Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجادة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita berada di muka surat berapa? 400 berapa? Kita berada di 400, iaitu dalam bab lagi tempat-tempat sembahyang, mengubah baginda melihat zat Allah. Iaitu kita berada 412 ya. Dalam 412 ya. Masih lagi dalam Assalamualaikum. Oh, 413 ya. InsyaAllah 413 411 ada kata, ada kata 413, yang mana ada kata 412, ikhtilaf ni. 412. Kita baca perenggan kedua telah. Nabi juga Bismillahirrahmanirrahim. Pada perenggan kedua selepas ayat tadi kita baca di situlah 412. Kita ikut Jeff lah. Kita ikut Jeff. Masya-Allah. Nabi juga ada mengetahui beberapa perkara gaib. Bukan tak tahu, ada, tapi setelah diberitahulah. Tetapi jika tidak secara keseluruhan, bahkan hanya secara juz'i sajalah dalam peristiwa ini. Nabi tak dapat tahulah. Begitu. Jadi tetapi tidak secara golongan Berlui telah menyamakan ilmu Nabi dengan ilmu Allah. Dia kata Nabi ni hadir, nadir. Nabi ni hadir. Hadir ni maksudnya tahu macam Tuhan tahu. Nadir ni semua dapat meliputi semua perkara. Hadir dan nadir. Begitu. Jadi golongan Berlui menyamakan. Ahli sunnah wal jemaah mengatakan ilmu Nabi itu ilmu ata'i, pemberian. Ilmu Allah tu zat, ilmu yang ada pada zatnya. Misalnya hadis mengatakan haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaridanna alayya al-hawda rijalun mimman sahibani hatta idza ra'aituhum wa rufi'u ilayya ikhtuliju duni fala aqulanna ay rabbi usayhabi fala yaqulanna li innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Muslim. Dalam hadis di atas dinyatakan bahawa sekumpulan lelaki datang ke telaga Kausar Nabi pada hari kiamat. Tetapi mereka telah dilarang sedangkan baginda mengenali mereka. Mereka ditahan dan tak boleh pergi ke telaga Kausar. Dan Nabi mengenali umatnya. Kemudian dikatakan kepada baginda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Maksudnya bukan Nabi tahu semua. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka telah lakukan selepas kewafatan kamu. Iaitu hadis ini menunjukkan bahawa Nabi tidak diberitahu ilmu mengenai perkara gaib. Nak beritahu. Sebenarnya Berlui ini dia berpendapat. Ini gata hidung sikit. Dia berpendapat, iaitu dia berpendapat Nabi ni tahu benda-benda gaib. Dia samakan Nabi itu dengan Allah Ta'ala. Fahaman ini. Kalau di India, di Pakistan, imam-imam dia tu pakai serban warna hijau. Dan dia banyak membuat upacara penyembahan kubur. Macam kubur lah, duk puja kubur dan sebagainya. Puja wali-wali kat kubur, begitu. Jadi jawapan kepada Berlui yang mengatakan perkataan ma memberi makna umum, iaitu jika ma memberi makna umum, maka Nabi bukan Nabi sahaja yang dapat mengetahui ilmu gaib,
bahkan semua manusia yang lain juga mengetahui, kerana Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah nyatakan allamal insa ma lam ya'lam, allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Dan di tempat yang lain Allah SWT berfirman, wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum hulillahu. Sedangkan kamu pula diajar dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui oleh kamu sebelum itu, dan tidak juga oleh datuk nenek kamu. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah jualah yang menurunkannya. Bukan semua perkara diberitahu oleh Allah seperti seorang berkata, datanglah ke rumah saya, semua ada. Maksudnya keperluan yang bersangkut paut dengan rumahnya lengkap, mustahil lapangan terbang juga ada di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, tibyanan likulli syai', menjelaskan ke semua perkara. Jika mengenai Taurat, maka kulla syai' dalam ayat di atas bermaksud segala hukum mengenai Bani Israel. Mana Taurat ni semua ada. Semua ada apa? Maknanya hukum ahkam mengenai Bani Israel. Dia mengikut konten ayat tadi dan mengikut asbabun nuzul, mana tempat ayat itu dan apa maksud ayat tersebut. Wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim, dan dia telah diberikan serba sedikit daripada setiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Dia pula mempunyai singgasana yang besar. Maksud ayat di atas ialah segala keperluan sahaja. Jadi ma yang kita maksudkan tadi tersebut tidak merangkumi segalanya, bahkan maksudnya bergantung kepada ketika itu. Taklah berkemungkinan Allah membaca ayat tadi atau Nabi yang menjelaskannya. Begitu. Jadi inilah nak menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak mengetahui ilmu gaib sebagaimana yang didakwakan oleh satu-satu golongan. Dan golongan ini kita panggil dia golongan Berelwi yang ada di India asalnya dan dibawa dari India, Pakistan, Bangladesh lah, 3 golongan ni. Dan Malaysia pun dah sampai lah. Kalau kata sahabat saya Kak Jakin tu, Ustaz tu kata, Ustaz dah sampai lah, cuma tak meletup lagi aja. Dah ada dah, banyak dah tempat-tempat dia beritahu. Kawasan-kawasan yang banyak India, orang yang India Muslim, mereka yang membawanya tu, ramai dah datang. Tapi apalah, dia tak merebak lagi. Nanti merebak tu adalah cara nak membendungkannya. Kan? Hadis yang seterusnya 726 kurungan 35. Perkara-perkara yang diperselisihkan oleh malaikat. Apa malaikat ni dia berselisih? Untuk apa? Begitu. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum wa zada fihi qala ya Muhammad hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am fi kaffarat. وكفارة المقص في المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعة وإبلاغ الوضوء في مقارهم ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إبشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام. واللفظ هذا الحديث كما في مصابه لم أجد أن عبد الرحمن إلا في شرح السنة. Sayyidina Abdullah bin Abbas, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum, dan perawi menambah, Allah SWT berfirman, wahai Muhammad, yang hadis kursi, tahukah kamu apakah yang sebab malaikat-malaikat di arah sana bertelingkah? Aku berkata, ya, dah tahu dah tadi. Bila Allah dah letakkan
ilmu dan memberitahu pengetahuan ilmu dan apa yang digaduhkan oleh malaikat pada sebelum ni, dan Nabi pun dah dapat tahu dah, iaitu mereka bertelingkah mengenai kafarah, pengampunan dosa. Dan kafarah itu, apa pengampunan dosa itu? Ialah duduk dalam masjid, selepas solat duduk tunggu solat lagi, berjalan kaki untuk solat berjemaah, melebihkan basuhan, wuduk pada waktu yang tidak disukai. Maknanya menyempurnakan wuduk lah. Melebihkan tu menyempurnakan wuduk lah pada waktu yang tidak disukai. Kalau musim sejuk, tak nak suka banyak air, maka sampai 3 kali, begitu. Maka barang siapa yang melakukan sedemikian, dia akan hidup dalam keadaan kebaikan dan akan mati dalam keadaan kebaikan. Dan catatan amalannya ketika itu sama seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, apabila kamu bersolat, hendaklah kamu membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa iza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Nabi SAW bersabda, mereka juga bertelingkah mengenai darjat seseorang, iaitu dengan menyebarkan salam. Menyebarkan salam, menjamu orang, dan waktu solat malam ketika manusia sedang tidur. Wa ibadika, itu Allahumma inni as'aluka khairat, ya Allah, aku memohon daripadamu segala kebaikan, dan watarkal munkarat, dan juga memohon kepada kamu untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak disukai, mungkar, dan menyayangi orang-orang miskin. Dan apabila dikau untuk menguji hamba-hambamu, maka faqbidni ilaika, maka ambillah daku kembali kepadamu sebelum fitnah itu dizahirkan. Khair. Penerangan hubbul masakin. Jika masakin adalah mudhaf ilaih, fa'il, dia sebagai fa'il, maka maknanya ialah, ya Allah, masukkanlah cinta dalam hati orang miskin terhadapku. Nabi doa supaya orang miskin itu mencintai Nabi. Nabi berdoa sebegini walaupun semua perkara itu telah pun terdapat pada baginda, tapi semata-mata untuk ta'limul ummah, untuk Nabi ajar pada kita doa-doa yang sepatutnya kita baca. Sebab itu baginda berdoa dengan jihri, dengan kuat. Atau Nabi beranggapan, aku pun perlu minta pada Allah walaupun aku seorang Nabi, kerana Allah tiada hubungan kerabat dengan sesiapa pun. Jadi Allah Ta'ala ni, dia tak ada kroni. Bahasa kita sekarang kan, Allah Ta'ala dia tak ada kroni. So siapa yang dekat dengan dia, siapa yang minta dengan dia, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurniakan terhadap apa yang kita minta. Perlu sebarkan salam sama ada orang itu kenali ataupun tidak. Biasanya kita bagi salam pada orang kita kenal saja. Tak, bila kita tengok dia gaya dia orang Islam dan Masya Allah seorang mukmin zahir pada dia, maka kita bagi salam kepada dia. Kita bagi salam pada dia walaupun kita tak kenal. Orang yang memotong sayur, memasak, menjamu makanan dan sebagainya, semuanya mendapat pahala yang sama. Perlu sebarkan salam ataupun tidak dikenali. Orang yang memotong sayur, memasak, menjamu makanan dan sebagainya, semua mendapat pahala yang sama. Semua mendapat pahala yang sama je lah. Ni hak mana ni? Maksudnya semua perkara yang dilakukan tadi. Okey. 3 golongan yang mendapat jaminan perlindungan Allah. Itu hadis ke-727/36. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, rajulun kharaja ghadiyan fi sabilillah wa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu wa yudkhilahu al-jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin ghanimatin. Rajulun raha ila al-masjid wa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahu jannah aw yuraddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. Wa rajulun dakhala baytahu bisalamin
fahuwa dhaminun 'ala Allah, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, dia tertinggal tu, berkata dan bersabda. Sebab biasa tu Nabi SAW berkata dan Nabi bersabda, bukan Abu Umamah tu bersabda. So kadang-kadang terlepas pandang lagi, tak apa, kita baiki nanti untuk nyatakan. 3 golongan yang semuanya mereka berada di bawah jaminan Allah. Seorang lelaki yang keluar jihad di jalan Allah, dia berada di dalam jaminan Allah sehingga diambil nyawanya, lalu dia memasuki syurga, atau dia pulang bersama pahala dan harta ghanimah. Dan lelaki yang pergi ke masjid, dia berada dalam jaminan Allah sehingga Allah mengambil nyawanya, lalu dia memasuki syurga dan dia pulang bersama pahala dan harta ghanimah. Dan lelaki yang masuk ke dalam rumahnya dengan memberi salam, dia juga berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dhaminun memberi makna ism maf'ul, yakni dipelihara, diselamatkan oleh Allah. Allah Ta'ala firman, la asimal yawm min amrillah illa marrahima. Pada hari tidak ada sesuatu pun yang akan dilindungi daripada azab. La ma'asumal yawm, la asima, iaitu hari yang tidak ada sesuatu pun yang akan dilindungi. Bila seorang keluar daripada rumah, dia akan menghadapi banyak fitnah yang mungkin akan merosakkan imannya. Jadi dengan memberi salam sebelum masuk ke rumah akan menyelamatkannya daripada fitnah. Nabi ajar nak masuk rumah pun kita kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita pun masuk dengan kaki kanan. Lepas tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi salam, maka kita akan mendapat jaminan daripada Allah supaya terlepas daripada fitnah. Dan bila kita masuk ke dalam rumah, lepas tu kita ucap Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan yang datang bersama kita setakat luar aja, dia tak boleh nak masuk dalam dah. Sebab kita dah kunci pintu dah. Kita dah tutup dah pintu. Bukan pintu rumah, kita dah tutup dah. Syaitan tu hak duduk kat luar bersama kita tu tak boleh masuk dalam rumah apabila kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita memasuki rumah setelah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple kan? Benda simple saja Nabi ajar. Tapi dia mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa. Jadi kita bagi salam, kita dapat jaminan daripada Allah SWT. Dan kita baca Bismillah, maka kita akan dihindari daripada syaitan. Ada riwayat dalam Abu Daud, syaitan tak akan masuk rumah dengan kita memberi salam, dengan kita membaca Bismillah tadi. Kita baca Bismillah, maka syaitan duduk di luar saja, tak boleh masuk ke dalam. Okey. Atas hidung. Ganjaran pahala haji dan umrah. Apa maksud ganjaran pahala haji dan umrah? Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri muhrim, wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajri mu'tamiri, wa salatun ala asari salah la laghwa bainahuma kitabun fil 'illiyyin, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan suci, maksudnya dia dah ada wuduk dah, dia keluar tu dia ambil wuduk kat rumah dah untuk menunaikan solat fardu di masjid, ganjarannya sama seperti ganjaran yang melakukan haji. Seolah-olah tu orang yang memakai ihram untuk pergi buat haji. Begitu. Haji fardu lah. Seolah pahala dia besar macam tu. Dan mana siapa yang keluar untuk menunaikan solat duha tanpa ada tujuan lain, semata-mata untuk duha saja, ganjarannya sama seperti melakukan umrah. Seperti orang pergi buat umrah.
Sebab dia dah ada wuduk dah tadi. Dan solat yang dilakukan selepas satu solat yang lain, sedangkan antaranya dia tidak berkata sia-sia, maka akan ditulis sebagai satu amalan fardu di illiyin. Dia dapat ganjaran pahala fardu. Tashbih di dalam hadis ini tidaklah 100% sama seperti, maksudnya tashbih ni perumpamaan. Maknanya orang yang berwudu dengan sempurna dan untuk pergi ke masjid untuk menunaikan solat fardu, maka seperti dia berihram, untuk pergi melakukan haji. Dia dalam ihram untuk melakukan haji. Fardu tadi, tashbih tadi, perumpamaan tadi taklah sama 100% kerana menunaikan haji berpuluh-puluh hari, sedangkan solat hanya beberapa minit sahaja. Antara musyabah dan musyabbah bihi tidak semestinya sama. Jadi apa yang nak ditashbihkan tu tak sama dengan benda asal. Seperti Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Jadi Zaidun tu musyabbah bihi. Kal asadi musyabbah bihi tu asal. Benda yang kita nak samakan tu. Musyabbah tu benda yang nak ditashbihkan tadi kepada musyabbah bihi tadi. Musyabbah bihi. Kaf haraf tashbih dan wajah tashbih. Dia ada pak dalam tashbih ni, dalam perumpamaan. Musyabbah bihi dan musyabbah bihi, perkara yang nak ditashbihkan dengannya. Musyabbah perkara yang ditashbihkan tak ada. Musyabbah bihi perkara yang nak ditashbihkan, dan musyabbah tu benda asal tak ada. Apa yang kita nak samakan dia. Kaf huruf tashbih, dan satu lagi illah tashbih. Kenapa illah dia? Mana illah dia? Mana illatul tashbih? Apa syarat tashbih tadi? Kita kata Zaid seperti singa. Zaid ni diibaratkan seperti singa. Adakah 100% singa? Tak, Zaid tu tak sama dengan singa. Tapi Zaid itu kata macam singa sebab ada illah sebab dia. Zaid ni berani, maka sifat sujak dia tadi yang ada pada singa, begitu juga sifat itu ada pada Zaid. Maka tashbih tadi sebahagian saja nak beritahu Zaid tu macam singa, bukan sebab dia berjambang macam singa. Tak, sebab dia berani macam singa. Begitu. Wajah tashbih, illah tu dia panggil wajah tashbih. Ialah sebab-sebab yang dipersamakan antara dua perkara. Orang yang menunaikan haji bukanlah setiap masa sibuk dengan amalan haji. Terdapat juga masa lapang, cuma perlu mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia ketika itu, seperti melakukan tawaf dan ibadat-ibadat yang lain. Maka seluruh safar hajinya dikira melakukan haji. Begitu juga solat, waktunya hanya 10 minit hingga 15 minit sahaja, tetapi waktu menunggu sebelum dan selepas juga dikira sedang mengerjakan solat. Inilah wajah tashbih antara solat dan haji dalam hadis ini. Pendapat kedua mengatakan wajah tashbih, sebab illah dia, reason tashbih tadi, ialah orang yang berjalan ke masjid mendapat pahala solat dan juga pahala tambahan. Begitu juga haji juga mendapat pahala tambahan di samping mendapat pahala asal haji, atau kedua-duanya adalah amalan fardu. Sebab dia amalan fardu, dia disamakan. Tashbih solat duha dengan umrah. Solat duha ni digambarkan seperti umrah kerana kedua-duanya adalah sunat, bukan sama 100%. Cuma tapi kita kena hadirkanlah fadilat tadi. Kita nyatakan fadilat dan hadirkan fadilat. Dengan itu kita akan mendapat kualiti di dalam melakukan amalan. Jadi apa-apa hadis yang kita belajar mengenai fadail tadi, maka tuan-tuan perlu ingat dan tuan-tuan perlu hadirkan sewaktu melakukan amalan tadi. Sebab tu sebelum nak buat amalan, kita mesti kata hidung maknanya. Sebelum kita nak buat amalan, maka kita kena tawajuh dulu. Kita kena attention.
Bila nak buat satu benda, kita kena datangkan attention. Maknanya kita datangkan dulu fadail-fadailnya. Kita datangkan dulu mafhum hadisnya supaya kita dapat istihdar, menghadirkan akan fadilat tadi sewaktu melaksanakan amalan tersebut. Dengan ini maka itu kita dengan itu kita hadirkan fadilat dan kita yakin pada janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala. Okey, masjid adalah taman syurga. Hadis 729 kurangan 38. Masjid itu adalah taman syurga. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza maratum birriyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala al masajidu. Qila wa ma rat'u? Wa ma rat'u? Ar-rat'u ya Rasulullah. Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui kebun-kebun syurga, hendaklah kamu memetik buah-buahannya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah itu kebun-kebun syurga? Baginda bersabda, kebun-kebun syurga adalah masjid. Ditanya lagi, apa pula buahnya ya Rasulullah? Baginda bersabda, buahnya adalah kalimah, iaitu tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Masjid diupamakan seperti taman syurga. Sebahagian ulama berpendapat masjid itu sendiri taman syurga. Tak, masjid itu sendiri memang dah taman syurga. Sebahagian yang lain berpendapat amalan yang dilakukan dalam masjid itulah sebenarnya taman syurga. Sebenarnya amalan itulah taman syurga. Tetapi oleh kerana masjid adalah tempat menghasilkan amalan, maka disebut masjid sebagai taman syurga. Masjid tempat untuk kita buat amalan, untuk kita hasilkan bahagia, menghasilkan masjid itulah dipanggil taman syurga sebab nak ambil amalan di situ. Bukankah maksud hadis ini? Bukanlah maksud hadis ini buah-buah syurga itu 4 kalimah ini sahaja. Bahkan maksudnya merangkumi semua zikir. Kita berzikir dalam masjid, kita bermusyawarat, kita memikirkan bermusyawarat, mesyuarat dakwahnya, kita buat penerangannya, tazkirahnya, ibadatnya. 4 kalimah ini sebagai satu contoh sahaja. Bila menyebutkan diri dengan amalan tersebut, maka seolah-olah seorang itu sedang memetik buah-buahan syurga. Macam dia duduk petik buahan syurga. Seronok petik buah. Kita pergi kebun buah, kita petik buah yang masak ranum tu, seronok makan kat situ lagi. Bagi seorang itu apa yang dia niatkan, ada lagi hadisnya. Bagi seorang tu apa yang dia niatkannya. Hadis 730 kurangan 39 wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man ata masjida li syai'in wa huwa hazzuhu, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid untuk sesuatu, maka itulah bahagian untuknya. Jika datang ke masjid atas maksud agama, maka akan mendapat agama. Jika atas maksud dunia, maka akan mendapat dunia. Oleh itu jangan niat untuk keduniaan apabila datang ke masjid. Niat nak makmurkan masjid, nak datang rumah Allah, nak belajar ilmu Allah, nak menyelamatkan diri daripada maksiat dan dosa, begitu, nak berislah dan berzuhud semata-mata kerana Allah, maka Allah SWT akan memberi ganjarannya. Adab memasuki masjid 731 kurungan 40. Macam mana cara kita nak masuk masjid? Setiap sesuatu tu dia ada tertib dan caranya. Wa an Fatimah binti Husain an jaddatiha Fatimah al-Kubra radhiyallahu anhum qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على النبي وسلم قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه. وفي روايتهما قالت إذا دخل المسجد كذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله
badala sallallahu ala Muhammadin wasallam. Wa qala Tirmizi laisa isnadu bimuttasil wa Fatimatu bintu Husain lam tudrik Fatimatal Kubra. Sayyidina Hadrat Fatimah binti Husain, iaitu Fatimah anak kepada Sayyidina Husain, iaitu cucu kepada Sayyidina Ali lah, meriwayatkan daripada neneknya, iaitu Sayyidatuna Fatimatul Kubra. Fatimah Kubra dia panggil. Beliau berkata, apabila Nabi ingin masuk ke masjid, baginda akan berselawat ke atas Nabi SAW. Baginda akan selawat ke atas baginda sendiri dan mendoakan kesejahteraan, dan baginda membaca doa ini. Sebab tu kita dalam dakwah tu kita kata adab masjid, bila kita tengok masjid kita selawat. Ni hadis dia. Kan bila kita kata okey, kita macam mana adab perjalanan, bila kita nak masuk masjid macam mana, kita tengok masjid kita selawat. Ni hadis yang kita kata kita selawat ni. Hadis ni hadis selawat, hadis fadha'il. Walaupun hadis tu dhaif ke, dia boleh pakai untuk fadha'il. Seperti kita kata kita belajar dalam dakwah tu, fadilat masjid tu. Macam mana? Ada adab masjid. Pertama sekali kita kata, bila kita tengok masjid, kita berselawat kepada Nabi, dan bila kita nak masuk, kita baca doa. Salah satu ni adalah antara baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ni doa yang Nabi ajar. Rabbi ighfirli zunubi waftahli barahmatik. Rabbi ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, waftahli, bukalah bagiku abwaaba rahmatik, iaitu pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila bagi keluar daripada masjid, maka baginda akan berselawat juga. Nak keluar pun selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kesejahteraan dengan doa ni. Rabbi ighfirli zunubi, ya Allah, ampunilah dosaku, waftahli abwaaba fadlik, dan bukalah bagiku pintu-pintu keredaanmu, pintu-pintu rahmatmu. Begitu. Imam Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, dalam mereka berdua dalam mereka berdua Sayyidatuna Fatimah berkata, apabila baginda masuk ke dalam masjid, dalam mereka berdua, dan itu dalam riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah lah. Apabila baginda masuk ke masjid, begitu juga ketika keluar, baginda akan membaca doa ini. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Ganti pada perkataan Nabi, berselawat ke atas Nabi. Imam Tirmizi berkata sanad hadis ini tidak muttasil. Maksudnya Fatimah tu cucu kepada Fatimah tidak pernah berjumpa dengan neneknya, iaitu Fatimatul Kubra binti Muhammad. Fatimah binti Husain tak jumpa dengan neneknya, sebab Fatimatul Kubra iaitu binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal selepas 6 bulan Rasulullah wafat. Jadi Fatimah lah wanita yang pertama bersama Nabi selepas kewafatan Nabi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan gering sakit, maka datanglah Fatimah untuk menziarahi baginda. Jadi Fatimah melihat dalam keadaan Nabi begitu menyayatkan hati, sedih, menangis seorang anak melihat ayahanda yang dicintainya. Nabi pun bersedih. Nabi pun panggil dia, rapatkan dengan Nabi, dan Nabi bisikkan sesuatu di depan Fatimah, dan baginda Fatimah, iaitu Sayyidatuna Fatimah, tersenyum dengan bisikan Nabi. Tersenyum dengan bisikan Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ditanya kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, dia kata, apa yang kamu ketawa, kamu tersenyum dengan ucapan Nabi? Nabi kata, menangis tu sebab Nabi akan meninggalkan. Dan selepas tu tersenyum tadi, malam ni kan kata sungguh hidup. Lepas tu Nabi berkata, Fatimah kata, Nabi beritahu aku, di kalangan keluargaku, kamulah orang yang pertama akan menemuiku.
maka aku tersenyum. Itu menunjukkan kematian Fatimah hampirlah selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatuna Fatimah meninggal di usia muda, iaitu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 6 bulan, maka meninggallah Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair. Allahu akbar. Sebagaimana umat perlu berselawat kepada Nabi, Nabi juga berselawat kepada dirinya dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alayya. Nabi juga perlu beriman dengan kerasulannya. Nabi pun beriman dengan kerasulannya. Itu selawat kepada Nabi. Kita selawatkan Allahumma salli ala Muhammad. Ni selawat ke atas Nabi. Nabi selawat ke atasnya Allahumma salli alayya. Alayya ke atas saya, iaitu ke atas Nabi sendiri. Begitu. Juga perlu beriman dengan kerasulan baginda. Melangkah masuk ke masjid dengan kaki kanan, berdoa sebagaimana di atas untuk meminta rahmat Allah. Juga dipermudahkan melaksanakan amalan-amalan ibadat dalam masjid. Apabila ingin keluar daripada masjid, kita meminta fadl min abwab fadli, fadl iaitu kasih sayang Allah, supaya kita tidak berada dalam keadaan dianyanyai dan susah dalam usaha mencari rezeki. InsyaAllah kita akan mendapat rezeki dengan kita tidak akan mendapat rezeki dengan kehinaan dan kesusahan. Fatimah binti Husain adalah cucu kepada Sayyidina Fatimah Kubra, tetapi beliau tidak bertemu dengan neneknya. Beliau tidak bertemu dengan neneknya. Okey. Beberapa amalan yang dilarang di dalam masjid. Hadis ke-372, 732. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع واشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. رواه Abu Daud wa Tirmizi. Sayyidina Amr bin Shu'aib rahmatullah alaih meriwayatkan daripada bapanya dan daripada datuknya bahawa beliau berkata, Nabi SAW melarang daripada mendendangkan syair di dalam masjid, berjual beli dalam masjid, membuat halqah berbual, buat kumpulan-kumpulan kecil dan berbual pada hari Jumaat sebelum solat di masjid. Duk bual, sekarang tak bual dah, duk main telefon, Tok Iman duk khutbah tu. Duk main telefon ramai sebelah-sebelah tu. Kadang-kadang saya buat gitu supaya dengarlah khutbah tu, kejap je lah main telefon tu, tengok dah lepas ni. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu dikatakan pernah bersyair di dalam masjid. Sayyidina Hasan bin Sabit ni orang yang pandai bersyair. Oh, best syair dia. Masya Allah, orang-orang yang pandai syair. Syair dipanggil syair fil badih, spontan, secara spontan syair-syair. Kita orang pun belajar juga syair. Dalam ilmu adab, kita belajar syair mutanabbih. Satu syair yang agak seronok. Hawaitu simana fasayyabnani. Hawaitu simana fasayyabnani. Orang Arab ni, minta maaf, dia suka perempuan yang gempal-gempal sikit. Dia kata, hawaitu simana, aku mencintai perempuan gemuk. Fasayyabnani, perempuan gemuk itu menyebabkan aku menjadi tua. Oh, itu banyak syair-syair yang kita belajar. Syair-syair mutanabbih. Syair-syair mutanabbih. Allahu Akbar. Sayyidina Hasan bin Sabit dikatakan pernah bersyair di dalam masjid, sedangkan Nabi melarangnya, seolah-olah terdapat percanggahan antara sabdaan Nabi dan perbuatan sahabat. Jawabnya larangan Nabi berkenaan syair-syair dunia dan tidak ada faedah dan tujuan. Syair-syair jiwan, melekakan. Jika syair itu berbentuk pujian kepada Allah, nat pujian kepada Nabi dan bertujuan menguatkan agama, maka tidak mengapa. Masa kita duduk berkhidmat di Raiwin, setiap ijtimak, setiap kali ijtimak, pelajar-pelajarlah akan khidmat di Raiwin,
khidmat sebulan istimak tu 40 hari sebulan istimak tu kita dah turun dah Medan tu, masa tu tak kosong lagi. Kita dah pergi buat tandas, berkhidmat, buat tandas sebagainya. Jadi bila daripada pagi sebelum subuh lagi dah pergi dah. Sebelum subuh sarapan kita cincau je. Roti kering dengan teh je, roti kering dengan teh je. Pelajar-pelajar yang ada tu dia buat sikit lah, dia buat jalebi. Jalebi tu macam manisan lah. Dia buat manisan. Kalau kat India ni ada, masjid-masjid India ni ada lah, kita panggil jalebi. Dia macam jalebi ni sebenarnya dia macam obat nyamuk tu. Dia tarik merah tu, dia tarik, dia goreng pun, dia celup dalam air gula tu. Sedap tu. Tu kita letak dalam susu. Pagi tu kita letak dalam susu, kita letak musim sejuk, kita letak atas pagar kat luar, tutup. Bangun pagi, jalebi tu kembang. Sedap makan. Sedap makan lah. Masa sampai kat Pakistan dulu, nak makan mithai dia panggil. Benda-benda manis ni, alah tak suka je. Satu lagi air syarbat tu. Air syarbat tu sebenarnya masyhur terkeluar sekali satu. Air Rose Afza. Rose Afza ni macam-macam buah-buahan, macam-macam bunga. Dia ada dulu Malaysia ni dia perkenalkan dulu sekali, laku lah. Tapi kita sampai, dia air sirap je ke, tapi dia air bunga kan tak? Makan tu macam masa air bau, air wangi-wangian tu. Mula-mula sampai nak muntah, tak nak makan. Lama-lama sedap air Rose Afza ni, berai mulut-mulut. Lepas tu tambah susu, makan. Jadi kita berkhidmat. Kita berkhidmat malam-malam dah lepas maghrib. Habis lepas maghrib, dah sembahyang maghrib, dah gelap dah. Lepas tu dengar syairah, macam-macam syair lah. Ni syair, ni syair. Lepas tu kadang sekali dia panggil, Mana Abdul Rahman panggil orang Filipin, ketua budak-budak Filipin, kawan saya, Said tu, nama dia Said. Said, kau nakkan sekali. Sirap dak ustaz. Said panggil Said pun, dia pun syair lah, macam syair baca nak lah, memuji Nabi, tapi dalam bahasa Filipin. Tong betul. Belakang lagi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata Said tu menyanyi tu, bukan nat. Orang tak tahu. Liam drama suka je. Khair, tak apa. Ya Allah, malam berkhidmatlah pagi malam. Tapi paling suka khidmat istimak Raib time buat kemah, time buat lubang. Tuan-tuan tahu dah, lubang buluh tu seluas sepanjang 1 kilometer saf, 1 kilometer saf dan 300 saf. 1 kilometer sepanjang dia, satu saf tu panjang 1 kilometer lebih. Dan saf dia 300 saf. Kita akan dirikan, kita akan buat lubang untuk masukkan buluh-buluh tadi. Seluruh lubang tu Ya'jud wa Ma'jud buat 2 hari je, sehari setengah je. Maksudnya pelajar ni kita akan datang dekat 600-700-800 orang. 2 hari saja kita gali lubang untuk buluh, dalam masa 2 hari saja seluruh Medan. 1 kilometer panjang, 300 saf ke belakang. Satu Medan tu kita buat dalam masa sehari setengah. Laju pelajar-pelajar buat. Tahu kita ada macam gerudi tu tak? Gerudi kecil, gerudi besi tu. Satu orang dia ada gerudi kecil, sampai tu gerudi kecil, kerup dia gerudi kecil, dia angkat tanah, dia letak air. Lepas tu mari yang kedua gerudi besar. Masuk buah. Cepat. Lepas tu pasang kemah tu dengan kain guni. Lepas tu jahit kemah tu dengan troli. Seronok. Sebulan tak belajar. Seronok tu pasal tak belajar sebulan. Balik malam tidur letih lah. Tidur awal, sembahyang awal. Walaupun markas sembahyang lewat, kita orang sembahyang awal. Tidur pukul 4 bangun dah. Sarapan, esok nak pergi Medan pula. Tapi yang kadang-kadang yang tak sedapnya, okey, Mulia Abdul Rahman kata, bangun awal esok jemaah ni, kita ada kelas pagi. Ya Allah, dah lah nak pergi Medan, ada kelas lagi. Budak-budak tension lah. Tapi
masa khidmat istimak tu makan sedap lah. Oh, makan memang sedap. Makan memang sedap belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seronok khidmat. Khair. Mana pula larangan berniaga dalam masjid. Allahu Akbar. Sabit Banani. Jadi larangan membuat halqah. Jadi larangan membuat halqah berbual supaya dapat memberi tawajuh yang sempurna dalam khutbah. Duduk kelompok-kelompok. Sekarang tak ada kelompok-kelompok dah. Seorang-seorang duduk buka smartphone belaka. Di zaman sekarang, pihak masjid perlu menyuruh supaya kedai-kedai ditutup, terutama kedai makan apabila azan pertama telah dilaungkan. Sebab azan pertama dilaungkan dan kedai makan tak tutup, orang pergi makan lagi, maka perbuatan tu dah haram. Sebab selepas azan pertama, semua perbuatan lain kena tinggal dan kena sa'i, iaitu membuat persiapan untuk datang ke masjid. Datang ke masjid. Itu dalam ikhtilaf lah, nanti kita belajar bab masjid. Khair. Larangan berniaga di dalam masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallaha tijaratak, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dallatan fayaqulu la raddallahu alaik." Rawahu Tirmizi wa Darmi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seorang menjual dan membeli dalam masjid, hendaklah kamu berdoa semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Jika kamu melihat seorang mendendangkan syair di dalam masjid, hendaklah kamu berdoa semoga Allah tidak memberi apa-apa ganjaran kepada kamu. Tapi kita kena tengoklah syair itu larangan dia apa. Begitu. Cuma berniaga dalam masjid. Berniaga dalam masjid tidak dibolehkanlah. Ada mengatakan haram sampai haram. Ada mengatakan makruh. Makruh yang hampir haram dah. Jadi ada mengatakan makruh. Jadi kadang-kadang kan. Jadi kalau Imam mengikut pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalaulah dia tak jadikan pot tempat berniaga, tapi kebetulan dia tak jadikan kawasan tu kawasan perniagaan, perniagaan tu makruh. Tapi kalau dia dah jadi pot dalam masjid, dia dah berniaga, sebab tu berniaga luar masjid tak apa, dalam masjid tak boleh. Dalam masjid. Larangan Nabi daripada menjatuhkan hukum qisas dalam masjid. Dalam masjid pun tak boleh menjatuhkan hukum qisas. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yustafada fil masjid wa an yunshada fihi al-ash'aru wa an tuqama fihi al-hudud. Rawahu Abu Daud fi sunanihi wa sahibul jami' usul fihi an Hakim. Sayyidina Hakim bin Hizam. Inilah husnul hizam. Hasnul hizam atau husnul hizam. Dia tu ha, zai, alif, min, ha, ra, zal, ha, zal, bukan zal, za, tu ral. Tapi kita panggil zai lah. Kalau Melayu dia bezakan sikit, zai. Sebenarnya kalau kita belajar dalam Arab pun dia panggil za. Cuma tempat lidah tu duduk di bawah pangkal gigi tu. Za tu zai lah. Satu ral, ta tu ta. Sini ujung tu gigi tu ta, ra, ta, zal. Tu zal dengan lam. Zal tu za, tu zai lah. Kita panggil husnul hizam. Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menuntut qisas, tindakan jenayah, tindak balas jenayah, mendengar syair dan menunaikan hukum hudud di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya
Dan begitu juga terdapat dalam kitab Jami'ul Usul dalam riwayat Imam Hakim rahmatullah. Nabi melarang dilaksanakan kisah dalam masjid kerana mungkin akan tertumpahnya darah, mengantungnya darah yang boleh menyebabkan kotornya masjid. Ada juga pendapat ulama jika tidak mengotorkan masjid maka diharuskan. A'immas salas berpendapat had tidak dilaksanakan di masjid. Imam Malik berpendapat hukuman kecil sahaja boleh dilaksanakan di dalam masjid. Kalau surau tu dia bukan masjid lah. Sebenarnya maksudnya dia tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Cuma surau tu perlu dijagalah macam masjid. Kita aja Melayu ni surau. Kalau di Arab, kalau di Pakistan dia tak ada surau pun. Surau tu maknanya musalla, tempat sembahyang. Dia tak ada pun surau. Melayu aja surau. Tempat sembahyang tak ada. Tapi di Pakistan, Arab, semua masjid. Dia tak ada surau pun. Jadi, tapi kalau kita surau tu tempat musalla lah, musalla tempat orang sembahyang. Tapi musalla ni kalau kita sebut musalla, kalau di zaman dulu tempat sembahyang hari raya, tempat sembahyang hari raya di musalla. Musalla ni tempat sembahyang hari raya. Jadi tempat sembahyang hari raya Nabi sembahyang di luar masjid. Dan mazhab Hanafi berpegang bahawa sembahyang hari raya di luar masjid, di musalla, di tanah lapang. Itu mazhab Hanafi. Dan kita kata tak, hari raya tetap di masjid afdal. Tapi Imam Abu Hanifah kata sembahyang hari raya di musalla, tempat sembahyang dia buat khusus, khas untuk sembahyang hari raya. Ada nanti dalam perbahasan dan ada lagi dalam perbahasan nanti insya-Allah. Nabi melarang jadi wa fi masabih an Jabirin, hadis yang sama daripada riwayat Imam Masabih dalam kitab Masabih daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Dua jenis makanan yang dilarang dibawa masuk ke dalam masjid. So alhamdulillah kita berhenti di situ ajalah dulu. Esok insya-Allah kita sambung pada 6.45 bulan. Ya, masjid surau tetap kena jaga adab dia juga. Tapi tak adalah solat tahiyatul masjid. Dia kena jaga je tempat-tempat ibadat. Takkan kita nak kotorkan tempat surau ni juga kita boleh merokok. Tak boleh orang kata surau ni boleh merokok. Kampung-kampung ni surau boleh merokok. tak boleh surau. Kita kena jagalah. Cuma adab dia tu kurang sikit dibandingkan dengan masjid. Maksud kurang maksudnya kita tak boleh jaga. Kita kena jaga kebersihan dia, kesucian dia. Masya Allah. Tempat kita menunaikan ibadat. Takkan pula kita nak buat macam tu. Jadi pandai-pandai tegur lah. Pandai-pandai tegur lah. Kalau duduk sebelah tu tegur. Kadang-kadang kita kata berhenti. Kita tak apa, kita tegur lah. Kata dia berhenti tu sembahyang. Kadang-kadang duduk sebelah saya. Kadang-kadang saya duduk sembahyang. Duduk sebelah duduk main telefon. Saya duduk tengok dia. Dia tak perasan lagi. Dia tengok tu, tak perasan lagi. Lepas tu saya kata, cukuplah khutbah tu. Boleh lah tu. Baru dia berhenti. Tidak tak faham. Tak faham. InsyaAllah. Jadi kita sambung pagi esok dalam 6.45 sampai 7.30. Sebab esok malam tak sempat lah. Tak sempat. Esok pun tuan-tuan bercuti. Jadi insyaAllah lah kita sambung pagi esok. Aku lukau lihaza. Astaghfirullahalazim. Li wa li walidayya wa li jami'a muslimina wal muslimat. وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.